Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam segmen Insight Keluarga untuk episod 13. Saya Idayur Rahman, host Insight malam ini. Sebelum ini, kita telah pun membincangkan topik perkahwinan antara fantasi dan realiti serta perkahwinan antara cinta dan keadilan. Kali ini, topik yang tidak kurang pentingnya saya kira iaitu keluarga resilient. Setiap yang berumah tangga tentu mengimpikan sebuah keluarga yang bahagia. Tidak akan ada seorang pun yang mengimpikan keluarganya berantakan ataupun berpecah belah. Namun, bukan mudah untuk merealisasikannya. Tentunya memerlukan ilmu dan kekuatan yang berterusan untuk menjadikan keluarga idaman menjadi realiti dalam kehidupan. Alhamdulillah, menemani saya pada malam ini adalah seorang tetamu istimewa yang berlatar belakangkan seorang kaunselor berdaftar untuk Pertubuhan Kesejahteraan Psikospiritual Malaysia PKPM, iaitu Puan Zarina Azhari. Assalamualaikum Puan Zarina, apa khabar ya? Waalaikumsalam, baik Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Hari tu kita sempat jumpa tapi kejapnya, dan hari ini kita insyaAllah akan berjumpa secara maya untuk bincangkan tentang topik keluarga resilient ni. Terima kasih kerana menjemput saya untuk bersama-sama membincang tentang tajuk pada hari ini. InsyaAllah. Mengenali Puan Zarina sebelum ni, Puan telah melanjutkan pengajian dalam bidang kaunseling. Jika Puan Zarina boleh kongsikan kepada penonton apakah yang telah mencetuskan inspirasi Puan Zarina untuk menyambung dalam bidang kaunseling dan menjadi kaunselor berdaftar. Silakan Puan Zarina. InsyaAllah saya telah terlibat di dalam bidang kebajikan sosial ni sejak 30 tahun lebih yang lepas, dan banyak bergaul lebih 30 tahun lah selepas sahaja menghabiskan pembelajaran di peringkat ijazah sarjana muda. Jadi terus terjun dalam bidang kebajikan sosial. Pertama sekali terus terlibat dengan Pusat Pemulihan Rayatul Sakinah. Jadi kat situ menjadi sukarelawan. Memang memerlukan menuntut ilmu dan kemahiran yang lebih tinggi lagi untuk betul-betul menyelami masalah dalam masyarakat. Jadi di situlah mempunyai peluang pada saat umur dah dewasa tu untuk melanjutkan pelajaran dan mendapatkan lesen sebagai kaunselor. Okey, walaupun saya kira Puan Zarina kata tadi umur dah tua, tetapi semangat dan jiwa tu masih muda, masih kuat, insyaAllah. Ya. Okey. Bila kita berbincang tentang keluarga resilient ni kan, saya rasa memang tidak mudah lah untuk sebuah keluarga tu dia bertahan kan. Kalau kita lihat kajian pun tempoh 5 tahun pertama dalam perkahwinan itu adalah satu tempoh yang mencabar, dan seterusnya tu tidaklah kurang mencabarnya. Jadi sebenarnya apa keluarga resilient ni? Okey, Alhamdulillah, selamat sejahtera kepada semua yang mendengar TV Ikram ini, Insight Keluarga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kerana memberikan ruang kepada saya untuk membincangkan tentang tajuk resilient ini. Sangat penting pada saya untuk melihat bagaimana sesebuah keluarga itu boleh bertahan dan juga melalui kehidupannya bersama dengan ahli di dalam keluarga dan juga sebagai satu sistem keluarga. Jadi terlebih dahulu saya memberikan makna mengikut kepada psikologis. Makna ini adalah adaptasi dalam menghadapi cabaran, dalam menghadapi cabaran dan dugaan itu, bagaimana seseorang itu mampu adaptasi diri untuk mengatasi stres dan juga cabaran tersebut dan akhirnya meneruskan kehidupan. Daripada American Psychological Association 2012 memberikan makna, saya bacakan dalam bahasa Inggeris lah kat sini the ability to cope with stresses and continue to move forward. Jadi kat sini adalah kemampuan seseorang itu untuk mengatasi atau overcome ataupun menguruskan stresnya dan terus bangkit dan bangun untuk maju terus melalui kehidupan dia. Itu maksud resilient. Jadi resilient ini sangat penting kepada individu dan juga sesebuah keluarga itu. Tidak semestinya seseorang yang boleh melalui fasa-fasa cabaran dan kehidupan itu tidak mengalami trauma
ataupun tidak mempunyai stres, tetapi dia punya cara adaptasi dia tu boleh mengatasi stres dan juga cabaran dengan baik. Dan juga resilient ni adalah sesuatu yang telah terbina sejak kecil. Untuk semua orang. Dia boleh dibina dari masa ke semasa dan boleh diperkukuhkan lagi daripada masa ke semasa. Itu lebih kurang resilient yang kita boleh menjadi faktor kepada kekuatan dan juga kekukuhan sesebuah rumah tangga, sama ada yang baru ataupun yang sudah lama terbina. Okey, itu maksud resilient. Maksudnya setiap orang tu dalam setiap diri tu kita dah ada dah bina resilient dalam diri kita sejak lebih kecil kan, dengan menghadapi cabaran dan sebagainya. Yeah. Kalau kita macam Puan Zarina sebut tadi kan, kita bertahan dengan tekanan dan sebagainya. Bagaimana untuk kita berkahwin kan, kita berkahwin antara dua individu yang berbeza kan. Pastinya dua latar belakang yang berbeza tu untuk membina resilient bersama tu tidaklah mudah. Jadi macam mana kita nak mewujudkan nilai yang penting dalam keluarga resilient ni? Okey, di situ tadi dah sebut bahawa dua individu yang bertemu di dalam perkahwinan mempunyai latar belakang yang berbeza. Jadi kita balik kepada maksud resilient tadi ialah pertamanya adaptasi, ya. Adaptasi, dan apabila berlakunya cabaran dan dugaan di dalam kehidupan, bagaimana seorang individu atau keluarga itu mampu melakukan adaptasi ataupun berubah mengikut kepada kesesuaian ruang dan juga waktu dan keadaan. Jadi apabila berlaku adaptasi kepada pasangan ini, suami isteri, maka keluarga itu boleh menjadi resilient. Di samping itu ada beberapa faktor lain yang boleh membina resilient atau mengukuhkan resilient kepada keluarga. Saya rujuk kepada satu artikel ni, dia menyatakan ada 5 faktor yang penting untuk kita membina resilient ataupun untuk kita mendapatkan kemahiran untuk menjadi resilient, membina resilient, ya. Pertamanya ialah tentang dia bermula sebenarnya daripada keluarga yang kecil, ataupun kita kata daripada permulaan pembinaan sesebuah rumah tangga, seperti yang Ayu sebut tadi tu, ya. Apabila dua pasangan ini berkahwin, jadi memang resilient ini sebaiknya dibina daripada kecil lagi. Kita tengok, ya, daripada anak-anak kecil lagi kita mestilah mempunyai ilmu keibubapaan dan melaksanakan fungsi keibubapaan itu, melaksanakan peranan sebagai ibu dan juga sebagai bapa, sekalipun dalam keadaan yang mencabar ataupun dalam keadaan yang di bawah tekanan, ya. Jadi fungsi keibubapaan itu mestilah terus berjalan. Contohnya apabila mengalami kemerosotan ekonomi, kehilangan pekerjaan, menghadapi isu salah seorang ahli keluarga sakit, ya. Jadi kedua-dua ibu bapa ni memainkan peranan yang perlu. Apabila mereka memainkan peranan yang perlu, dan juga di samping itu mereka memberi pendidikan kepada anak-anak ni tadi. Bagi yang sudah mula ada anak-anak, ya, memberikan pendidikan kepada anak-anak tentang nilai dan konsep kehidupan, ya. Misalnya kalau waktu susah tu dia kena bagi nilai bahawa kita mestilah berusaha berterusan, ya, supaya kita boleh keluar daripada masalah atau mengatasi masalah ni, ya. Nilai yang lain adalah nilai tentang kesabaran, ya, bekerjasama, ya, bertanggungjawab. Di dalam sebuah keluarga yang kecil pun masing-masing mestilah ada peranan dan tanggungjawab. Ini adalah nilai dan konsep keibubapaan yang perlu ditanamkan sejak kecil. Jadi ini yang akan dibawa oleh anak-anak itu sehinggalah remaja belia diteruskan lagi, ya. Dan sehinggalah apabila mereka ni membina keluarga baru, mereka akan bawa insya-Allah nilai-nilai dan konsep. Itu yang pertama, Ayu, ya. Okey. Yang kedua adalah wujudnya rangkaian keluarga untuk membantu keluarga-keluarga baru ataupun untuk membantu unit-unit keluarga yang ada di dalam rangkaian keluarga ni. Rangkaian keluarga ni termasuklah ipar duai kita sebut, ya, jiran-jiran, ahli keluarga di dalam masyarakat, saudara mara,
mana-mana siapa sahaja yang menjadi rangkaian di dalam keluarga ini, tujuannya untuk memberikan bantuan dan sokongan ketika keluarga ni berada dalam fasa-fasa susah, dalam masa cabaran. Ini adalah satu bentuk yang boleh mengekalkan resilient kepada keluarga yang menghadapi masalah tadi. Itu yang kedua. Ya, sokongan saudara mara terlebih dulu itu yang sangat kuat. Selain daripada sokongan sosial, ya. Jadi rangkaian keluarga ini, sebab masing-masing kita kata apa, air dicincang tak akan putus, ya. Jadi saudara mara itu sangat kuat dia punya ikatan di antara satu sama lain, ya. Yang ketiganya adalah ibu bapa sentiasa meningkatkan ilmu kemahiran keibubapaan daripada anak kecil, anak dewasa, ya, remaja macam tu. Sebab setiap anak itu melalui fasa-fasa pembangunan yang berlainan. Jadi setiap ibu bapa mestilah dikemaskinikan dengan ilmu kemahiran, tambah pula zaman dulu, kita dulu berlainan dengan zaman sekarang ni, ya. Betul, jauh beza. Ya, jauh beza, sangat mendadak kan dalam keadaan PKP ni. Multimedia tu memainkan peranan sangat penting dalam membentuk tingkah laku anak-anak, mereka mendapat ilmu dan kemahiran daripada luar lebih cepat kan. Tekan je butang Google tu boleh dapat maklumat semua. Jadi ibu bapa mesti juga terkini. Sama laju. Ya, mesti laju juga macam mana anak itu membangun dengan laju, ya. Mestilah mengetahui tentang lingkungan anak-anak tadi, penglibatan dia dengan kawan-kawan dan juga pelibatan dia dalam sekolah dan sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah untuk menjadi resilient, ahli keluarga ataupun sesebuah keluarga itu, dia telah mempunyai satu mekanisme, cara untuk mengatasi masalah ataupun dia membangunkan mekanisme dia. Di antara mekanisme di dalam keluarga itu termasuklah antaranya adalah mereka ni telah mempunyai satu konsep peraturan nilai bersama yang telah dicapai. Ini boleh dicapai dengan wujudnya komunikasi yang bagus, ya, dalam kalangan ahli dan juga komunikasi yang baik di antara pasangan suami dan isteri. Kemudian mereka ini anjal untuk berubah. Ada peraturan-peraturan ataupun tidak mempunyai peraturan tu pun satu budaya yang telah diamalkan di dalam unit keluarga tu. Jadi ketika dalam satu-satu masa yang perlukan kepada adaptasi, mereka ni boleh merubah peraturan-peraturan. Mereka mampu untuk adaptasi kepada perkara-perkara baru. Contohnya lah kan, pada zaman PKP ni ataupun masa COVID-19 ni, ramai suami-suami yang kehilangan pekerjaan, ya, dalam perniagaan dan sebagainya. Jadi bila berlaku macam tu, kemungkinan isteri ini mengambil alih tugasan untuk menyumbang pendapatan dia sementara waktu suami ini mencari jalan untuk mendapatkan punca pendapatan yang lain. Jadi ini adalah peraturan yang kena ubah, ya. Bukan suami sahaja yang mencari pendapatan tetapi isteri juga membantu. Jadi kalau suami ini, keluarga ini mampu untuk mengikut kepada peraturan yang baru, insya-Allah dia mampu untuk mengadakan resilient, ya. Selain daripada itu, mereka mempunyai beberapa perancangan yang plan A, plan B, plan C macam tu. Jadi kalau plan A tak jadi, pergi plan B, plan C. Ada backup. Ya, ada backup. Selalu adanya flexibility yang kita sebut tadi, keanjalan dalam perancangan. Dan lagi satu ialah apabila melibatkan komuniti atau persekitaran, keluarga ini boleh menerima bantuan dan juga memberikan bantuan, ya. Ada perhubungan sosial yang membantu mereka ini untuk membina resilient. Itu adalah faktor yang keempat. Faktor yang kelima, ini berkaitan dengan pembinaan awal lagi, ya. Ibu bapa telah menyediakan kompetensi sosial dan juga emosi, pembangunan emosi kepada anak-anak sejak daripada awal lagi, iaitu tentang kompetensi kawalan emosi, ya, intelektual, pembangunan intelektual, bagaimana mereka ini cerdik, bijaksana untuk menyelesaikan masalah, berfikir, ya, untuk mencari jalan penyelesaian. Yang ketiga ialah pembinaan spiritual ataupun rohani, sama ada orang Islam ke atau tidak. Spiritual ini adalah satu perkara yang sangat penting membina resilient ketika mereka menghadapi cabaran dan dugaan. Bagi orang Islam, kita kata apa tu, redha dan juga berusaha, bertawakal
akal macam tu ya. Ini unsur-unsur spiritual dan juga rohani yang perlu ada pada seseorang ya. Dan lagi satu adalah persediaan sosial anak-anak. Mereka ni tidak hidup di dalam dunia mereka sendiri, tetapi mereka ada kawan, ada rakan, ada anak kepada jiran, ada jiran-jiran yang lebih dewasa ya, terlibat dengan, kalau kita kata pusat-pusat komuniti. Macam orang Islam adalah masjid dan surau ya. Kalau yang lain-lain selain daripada Islam, mungkin ada kelab-kelab dia, ada rumah-rumah tertentu dan sebagainya. So ini 5 faktor yang boleh mengekalkan resilient ataupun membantu sesebuah keluarga itu menjadi lebih resilient. Itu dia Ayu. 5 faktor yang penting lah. Okey, penerangan saya kira panjang lebar dan juga terperinci ada 5 faktor tu. Saya terfikirlah kan, kalau kita bincangkan sekarang adalah tentang pembinaan untuk membina keluarga yang resilient. Tetapi kalau sebuah keluarga tu tidak resilient, apakah pecahan ataupun apa tanda-tanda awal yang kita boleh perbaiki untuk mengukuhkan ketahanan dalam keluarga tu? Okey, memang ada pepatah kata bumi mana yang tidak ditimpa hujan, ya, pantai mana yang tidak dilanda badai, itu lalu kurang ya kan. Jadi dalam kehidupan berkeluarga ni memang adalah cabaran dan dugaan. Dalam satu perspektif, aspek cubaan dan dugaan itu sama ada kecil atau besar bergantung kepada bagaimana individu atau keluarga itu menerimanya ya. Ada cabaran kecil kepada seseorang, tetapi cabarannya menjadi besar kepada seseorang yang lain ya. Jadi dalam mengharungi cabaran dan dugaan itu tadi, itulah satu aspek yang penting adalah bagaimana mereka ni mengadakan adaptasi kepada cabaran tersebut. Dan sangat penting juga satu aspek dipanggil efikasi diri. Ya, efikasi diri dalam psikologi, seorang tokoh psikologi Albert Bandura, dia memberi makna bahawa efikasi diri ini adalah kemampuan seseorang tentang keyakinan dia untuk mengatasi masalah ya, untuk menguruskan stres, tekanan apabila berhadapan dengan masalah. Jadi sesebuah keluarga tu tidak lari daripada masalah dan cabaran, tapi berbalik kepada persediaan awal dia, bagaimana networking dia tadi kepada faktor-faktor resilient itu tadi, dan bagaimana juga individu-individu itu telah dibina daripada kecil. Namun kita tahu memang tidak semua orang lah yang dibina dengan baik sejak daripada kecil. Kalau sekiranya semasa dalam berkeluarga itu ada masalah-masalah dan cabaran, yang penting mereka ni sentiasa sedar ataupun berkomunikasi di antara pasangan untuk sama-sama mengetahui apakah dia yang perlu dilakukan. Jadi kat sini kawalan emosi sangat penting untuk sama-sama berkomunikasi dan juga mencari jalan. Di samping tadi itulah mendapatkan ilmu-ilmu kemahiran keibubapaan dan ilmu-ilmu kemahiran. Jadi kita dalam sudut kaunseling, kita sentiasa terbuka untuk membantu pasangan-pasangan muda ini melalui fasa-fasa perkahwinan. Dan di luar sana pun pasangan-pasangan ini boleh mendapatkan nasihat dan pengalaman daripada generasi-generasi, terutamanya daripada kalangan ibu bapa mereka sendiri. Jadi ibu bapa yang telah menjadi datuk dan nenek ni memang tidak belum lagi lepas daripada tanggungjawab sebagai ibu bapa juga. Boleh membantu generasi muda itu memberikan nasihat dan garis panduan ya. Jadi datuk dan nenek ini berfungsi lagi sebagai ibu bapa. Ya, tanggungjawab tu masih ada lagi sehinggalah sepanjang hayat lah kan. Jadi itu di antara perkara-perkara yang pentinglah untuk generasi muda ini mengekalkan perkahwinan ataupun resilient. Kita tahu perceraian berlaku dalam kalangan 5 tahun perkahwinan ke bawah ni sangat ramai ya. Sebab ni fasa-fasa kata orang penyesuaian di antara suami dan isteri. Maklumlah masing-masing daripada latar belakang yang sangat berbeza. Jadi yang penting kawalan emosi itu tadi boleh berlaku di antara pasangan. Itu Ayu
jawapan, insyaAllah. Menarik saya tertanya kalau kata tentang kawalan emosi dan juga komunikasi tu memang antara faktor yang penting pengukuhan dalam sebuah keluarga lah, pasangan kan, antara suami dan juga isteri. Sebelum kita nak membina kepada anak-anak tu, ibu bapa tu sendiri dia perlu ada kawalan emosi dan juga kemahiran komunikasi yang baik. Tetapi kalau kita nak mendapatkan macam Puan Zarina sendiri sebagai seorang kaunselor kan, mungkin biasa kan mendapatkan nasihat daripada pasangan dan sebagainya. Bagaimana kalau kita nak mendapatkan rujukan ni, adakah bila kita, kalau kita tak nak berjumpa dengan ataupun kita tak nak dapatkan daripada ibu ayah kita sendiri, kita nak dapatkan daripada kaunselor sendiri, macam mana kita nak rujuk ataupun macam kita nak jumpa kaunselor tu? Okey, kami PKPM menyediakan talian ricu. Talian ricu boleh nanti dapati daripada Facebook Pertubuhan Kesejahteraan Psikospiritual Malaysia, ada Facebook, dan kat situ ada link yang boleh digunakan oleh mereka yang nakkan sesi-sesi kaunseling. Ya, sesi kaunseling ni kita buat bersemuka, namun dalam keadaan COVID-19 ni agak terhad, jadi kita tawarkan juga khidmat sesi sokongan dalam talian. Ya, jadi memanglah jika tiadanya perhubungan yang rapat di antara rangkaian di dalam keluarga itu tadi, memang susah bagi pasangan untuk meluahkan masalah-masalah. Jadi kita jaga privacy, confidential ataupun kerahsiaan dari satu pasangan kepada satu pasangan lain. Namun kita tidak boleh memaksa mereka untuk mendapatkan bantuan dia secara sukarela. Ya, sebagai kaunselor kita tidak boleh kata orang enforce, ya, sebagaimana jabatan-jabatan dan institusi yang ada di Malaysia ni. Selain daripada kaunselor, kita ada pusat-pusat rujukan keluarga, ya, dan juga kalau bagi umat Islam tu ada pusat-pusat Islamnya, institusi jabatan agama yang lain. Ya, jangan segan ataupun jangan tangguh-tangguhkan isu yang dihadapi, sebab daripada tekanan-tekanan yang biasa, yang rendah tu mungkin boleh diatasi dengan sendiri, tetapi apabila tekanan itu sudah meningkat kepada tahap sederhana dan ke atas, maka memang perlukan bantuan pakar. Ya, itu. Jadi layari PKPM talian ricu untuk mengisi link, dan kami ada sediakan kaunselor berdaftar, ya, untuk bersama-sama memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan. Okey, alhamdulillah, mungkin 30 minit yang saya rasa sekejap je untuk dapatkan pelbagai perkongsian yang menarik. Mungkin akhir kata mungkin Puan Zarina boleh memberikan sedikit rumusan tentang topik kita hari ini, keluarga resilient. Okey, jadi secara rumusan lah saya katakan sebagai penutup ni, dia ada resilient kepada individu, ya, resilient kepada keluarga itu sendiri, sama ada dua pasangan suami isteri yang mempunyai anak kecil, remaja, dewasa, generasi yang kita panggil datuk nenek pun perlu juga sentiasa mengekalkan resilient, ya. Jadi di peringkat komuniti pun perlu ada pembangunan resilient. Pertamanya adalah individu, ya. Faktor-faktor yang boleh membantu membina resilient ni adalah macam aspek intelektual, kesihatan mental, ya. Bagaimana tadi tu kita panggil efikasi diri, strategi dia untuk menyelesaikan masalah, mengawal emosi, ya, daripada peringkat individu ni tadi. Maksudnya ada perkara-perkara positif kepada individu itu tadi. Pada aspek keluarga pula, ada berlakunya kefungsian keluarga berjalan dengan baik. Peranan ibu bapa, anak-anak, ahli keluarga semua melaksanakan peranan masing-masing, bertanggungjawab, sama-sama menyelesaikan masalah. So ini membantu untuk mengekalkan resilient tu tadi, ya, dan menangani cabaran dan dugaan. Pada peringkat komuniti pula, sesuatu komuniti itu boleh menyediakan ruang-ruang ataupun tempat-tempat untuk mereka ini, keluarga ini, sama-sama meluahkan masalah, sama-sama berbincang, berkongsi pengalaman dan menganjurkan aktiviti-aktiviti yang boleh membina keluarga dan meningkatkan kualiti keluarga itu sendiri. Jadi mereka terlibat secara sosial dengan lebih, kata tu, yang lebih daripada keluarga
keluarga yang lain, maka keluarga ini lebih kata orang ceria, bahagia dan juga boleh menjadi lebih resilient. Wallahualam. Okey, Alhamdulillah perkongsian yang sangat bermakna. Terima kasih kepada Puan Zarina yang telah berkongsi kepada kita semua tentang keluarga resilient. Terima kasih Terima juga kasih. kepada penonton kerana telah luangkan masa menonton perkongsian ini. Kami sangat berharap melalui perkongsian ini akan lebih ramai pasangan dan juga ahli keluarga di luar sana yang cakna dan berusaha untuk kesejahteraan diri sendiri macam tadi Puan Zarina sebutkan. Dia ada resilient diri sendiri ya, dengan aktiviti-aktiviti seperti self-care dan sebagainya, dan juga akhirnya akan membina kesejahteraan dalam keluarga kita. Akhir kata, walau apa sahaja musibah yang melanda, tetaplah bersama keluarga mengharungi suka dan duka. Sekian dulu, keluarga utuh setia hingga ke syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat.